dan okay, tak apa, kita tengok pada buku teks pula. Okay, kita lihat pada buku teks. Sambung pada minggu lepasnya. Kita sambung pada minggu lepas punya, iaitu hari ini keluarkan buku nota kamu. Cikgu nak bagi penjelasan sedikit berkaitan dengan 4.4 4.1.3 iaitu kekunci primer dan kekunci asing. Ada kan? Tengok buku teks muka surat 121. Jadi kunci primer dan kunci asing ini adalah komponen juga di dalam pangkalan data. Sebelum tu kita lihat dahulu entity. Ingat semula entity. Entity mesti dalam bentuk 4 segi. Okey, selepas entity kita ada apa? Kita ada apa ni yang bulat-bulat ni? Yang bujur-bujur ni. Kita ada apa? Attribute. Sufi, apa ni Sufi? Attribute. Okey, attribute. Kat sini semua attribute. Macam ni je, attribute. Okey. Attribute. Okey. Entity kita boleh juga kenal ataupun kita boleh nakar dalam pangkalan data sebagai entity, juga sebagai jadual besar ni. Ingat ni kena ingat semula ni. Nanti akan tampak kamu akan belajar semula benda ni. Okey, dan kepada beberapa attribute. Di manakah attribute? Di sini attribute. Okey. Okey, attribute sini yang sini ni ialah lajur. Boleh? Faham setakat ni Kemudian dalam jadual atau entity mesti mengandungi apa? Ini. Benda apa yang ada kat sini? Apa dia? Apa dia? Dalam ni apa ni? Dalam ni? Record. Yes. Record. Satu row, satu record. Banyak row, banyaklah record. Okey, record ataupun dalam bahasa Melayu baris. Lajur ataupun kolom. Row. Dalam setiap entiti ataupun jadual ini, ingat mesti mempunyai komponen kunci primer dan kunci asing. Okey. Kekunci.
Yang pertama, primer ataupun kunci utama. Yang kedua, asing, sekunder. Okey, kena ingat ni dulu. Apa benda kunci asing dan kunci sekunder ni yang ada di dalam entiti. Okey, lihat dalam muka surat 121, itu dia perbezaan dia. Jadi saya nak kamu hafal. Ada 4 perkara dalam kunci primer dan tugas kamu tolong senaraikan keempat-empat tersebut. Cikgu cuma jelaskan, saya nak kamu tulis kat sini tulis. Ni, tulis. Tulis sekarang boleh, nak tulis kemudian boleh, tapi baik tulis sekarang. Cikgu cuma jelaskan sahaja. Kunci primer yang pertama ialah berkaitan dengan perkataan unit. Tulisan lain. Bagi comel sikit. Okey. Unit. Tidak berulang. Tulis dulu. Berulang. Ataupun tidak boleh NULL. Null ni bermaksud kosong. Maksud di sini tidak boleh null ni bermaksud mesti ada data dalam, mesti ada record. Mesti ada record. Dalam ni mesti ada record tu, tidak boleh null. Satu sel ni mesti ada record, tak boleh kosong. Kena ada record, baru dikatakan sebagai kunci primer. Itu dia punya orang panggil apa? Dia punya ciri-ciri kunci primer. Dan ciri yang seterusnya, mengenal pasti. Untuk mengenal pasti record. Nanti kita tengok Jadi setiap entiti sekurang-kurangnya, setiap entiti sekurang-kurangnya memerlukan satu kunci primer. Okey, setakat ini siapa yang faham? Setakat ini siapa yang faham? Okey, Madiah faham. Okey, baik, bagus. Amira faham. Aina faham. Okey. Cuba Madiah, speaker boleh buka Madiah? Madiah, speaker boleh buka tak? Cuba kamu jelaskan balik. Apa yang kamu faham berkaitan dengan kunci primer ataupun kunci utama ni? Baik. Boleh? Okey. Jadi, ada ulang keempat-empat perkara ini adalah sifat bagi primer yang ada dalam satu atribut. Satu je atribut. Apa maksud satu atribut? Ni. Satu kolom ni saja yang dikenal sebagai kunci primer. Bukan semua Setiap pada entiti ataupun jadual yang kita buat, kita bina, mesti ada satu atribut yang kita ataupun yang dikenali sebagai kunci primer. Sebab entiti kita ataupun jadual kita banyak atribut kan? Banyak. Tetapi satu atribut tu mesti wajib ada kunci primer.
Boleh? Boleh faham setakat ni? Wajib wajib. Mesti ada satu. Wajib. Boleh? Contoh. Okey, kita tengok contoh. Contoh entiti pelajar. Bentuk entiti 4 segi. Okey. Dan atribut dia. Dalam atribut pelajar apa dia selalunya? Sufi, tolong bagi satu atribut dalam entiti pelajar. Ciri pelajar. Cepat. Nama. Sufi. Nama. Tak dengar Sufi apa dia? Yes. Nama pelajar. Kemudian adik, contoh atribut yang seterusnya bagi pelajar, ciri-ciri pelajar yang seterusnya. Data yang ada pada pelajar selain daripada nama. Adik? Adik? Oh, adik tidur. Adik? Adik? Alamak, adik payah nak suara ke speaker rosak. Okey, Aufa. Atribut ataupun ciri-ciri ataupun apa panggil apa? Data bagi seorang pelajar selain nama. Apa dia? Yes, pandai pun. Jantina. Lagi? Kita pergi kepada Alin. Alin. Apa? Tak dengar. Yes, pandai. IC, kad pengenalan. Selain daripada tu, Amira. Kelas. Kelas. Okey, bagus. Kelas. Dan boleh apa lagi? Umur. Diana. I know Diana. Tarikh lahir. Apa? Tarikh Tak lahir. dengar tadi. Umur. Yes, umur. Tarikh lahir. Boleh tambah lagi. Tarikh lahir. Ataupun siapa cakap tadi? Nama bapa. Adik Bapa. Yes, nama bapa. Jadi ada bapa. Ada berapa atribut yang cikgu buat sekarang ni? Ada berapa atribut? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atribut. Ada 7 data yang berkaitan dengan pelajar. Okey, cuba kamu tengok kat sini. Tadi kunci primer, kita tengok balik pada kunci primer. Data kamu dah ada, atribut kamu dah ada. Kamu cuba kenal pasti atribut tarikh lahir, umur, bapa, kelas, IC, jantina, nama. Yang manakah antara ketujuh atribut ini yang unik? Yang mempunyai ciri-ciri unik. Ciri khas. Unik bermaksud tidak berulang. Dia unik, dia sendiri je. Tidak boleh kosong. Dia mengenal pasti rekod tersebut. Maknanya dia mengenal pasti rekod ni. Satu rekod data pelajar ni rekod. Dia satu rekod satu rekod. Nama apa? Sufi. IC kosong berapa. Jantina ada lelaki. Kelas 3 abadi. Bapa bin siapa. Umur 15 tahun. Tarikh lahir ni sekian. Okey, itu satu rekod Jadi antara atribut
atribut E yang ada pada pelajar ataupun pada entiti pelajar ini, yang manakah kita boleh kenal pasti sebagai benda ataupun atribut yang unik, yang tak ada pada orang lain, hanya pada pelajar tersebut je, hanya pada rekod tersebut je. I see. Siapa? Cepat. Apa dia? Yes, IC. Jadi nombor IC setiap pelajar mesti lain. Jadi dia unik. IC berulang tak pada pelajar-pelajar lain? Tak berulang, satu je. Betul? Dan IC juga kita boleh gunakan IC ni. Dengan IC semua data rekod yang ada dalam jadual boleh dikeluarkan. Kita akan tahu siapa, kita tekan IC 03 sampai minit, kita tahu dah siapa ada, siapakah nombor ni. Okey. Boleh Jadi IC kita jadikan dia sebagai kunci primer ataupun kunci utama, sebab dia menepati kesemua ciri-ciri unik dan boleh digunakan sebagai mengenal pasti rekod. Kalau cikgu pilih nama sebagai kunci primer, boleh ke tak boleh? Boleh. Tak. Boleh? Boleh ke tak? Tak. Okey, tengok tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kamu cuba letak data. Katakan data yang pertama, nama Sufi. Sekian. Lepas tu Abu sekian. Dalam satu jadual jadual kelas. Jadual pelajar. Sekian. Ada tak kebarangkalian nama Sufi akan ada lagi, tapi Sufi ni Sufi bin Abu. Ada tak lagi satu Sufi bin Ahmad? Ada tak kebarangkalian nama Sufi bin Ahmad? Ada. Dalam jadual pelajar tersebut. Ada. Ada ke tak? Ada, mesti. Sebab nama kebanyakan dalam sekolah kita mesti ada nama yang sama. Jadi nama tak boleh dijadikan sebagai kunci primer. Jantina, lelaki dan perempuan pun tak boleh, sebab ramai pelajar lelaki, ramai pelajar perempuan. Dia tak boleh jadi, sebabnya dia tak boleh ni, ada ulang ni. Lelaki banyak. Sebabnya kalau kata kita letak kat sini jantina, lelaki perempuan. Dah ulang lah lelaki perempuan. Dia dah berulang. Tak boleh. KP tak boleh. Tarikh lahir pun tak boleh, sebab ada tarikh lahir yang sama, berulang. Umur pun sama, sentiasa berulang. Nama bapa agak lain ke berulang? Tak unik ke tak nama bapa? Bin Ahmad, kemudian yang seorang lagi pun bin Ahmad. Agak-agak ada kebarangkalian sama, berulang juga. Tak boleh. Kelas lagilah berulang. Betul tak? Jadi cuma IC saja yang tak akan berulang, yang unik. Jadi kita jadikan dia sebagai kunci primer. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai kunci primer yang ada pada setiap jadual ataupun entiti untuk digunakan mengenal pasti rekod, setiap rekod yang ada. Okey, faham setakat ni? Faham Faham. Okey, faham. Saya pergi kepada kunci asing. Sekejap, saya nak save dulu yang ini, nak simpan dalam kamu punya Google Classroom. Mana dia? ICT VDPR.
tajuk kita ialah kunci. Okey, jadi cikgu ambil yang baru. Nak jelaskan pula apa itu kunci asing. Okey. Kunci yang lain lah warna hijau. Tukar warna lain. Warna oranye. Okey. Kunci asing. Satu lagi, cikgu tak boleh buat ke kotak sebabnya kunci asing ni masih lagi A3, atribut yang berada pada A3 atribut, jadi di dalam bentuk bujur. Okey, kita lihat dalam buku teks muka surat 121. Apakah ciri-ciri kunci asing? Saya nak kamu salin semua ciri-ciri yang ada dalam buku nota muka surat, buku teks dalam muka surat 121. Yang pertama, atribut atau tiga sepatutnya. Atribut dalam dalam jadual, satu jadual, ingat perkataan ini, hubungan. Satu jadual hubungan. Itu yang pertama. Kemudian merupakan, merupakan kunci primer. Sekarang ni kita pisang punya kunci asing, tapi ada kunci primer pula kat sini. Bagi satu jadual hubungan yang lain. Siapa faham perkataan ini? Merupakan kunci primer bagi satu jadual hubungan yang lain. Siapa faham maksudnya? Yang ni. Tak faham, tak apa. Kita pergi yang lain dulu. Ciri-ciri bagi kunci asing. Yang mempunyai dua atau lebih entiti yang mempunyai sama juga hubungan. Yang ini ada hubungan, yang ini ada hubungan, yang ini pun ada hubungan. Dan yang seterusnya, yang terakhir ni, cikgu padam ini, pandang dekat sikit. Dan yang terakhir, mengaitkan. Ada kaitan. Record dari dua atau lebih. Kamu kena faham ayat ni lebih daripada jadual yang mempunyai hubungan. Jadi kunci asing ini adalah atribut ataupun benda data, record data lah, yang ada perkataan berhubungan. Perkataan ini kalau tak ada hubungan, dia tak jadi kunci asing. Okey,
Tengok satu-satu. Ada hubungan Yang pertama, bila ada hubungan bermaksud kita kena ada apa? Siapa boleh jawab apa yang cikgu nak tulis ni? Sufi, boleh agak tak apa cikgu nak tulis sekarang? Sufi? Oh, Sufi. Hilang suara. Sufi. Tak boleh. Okey, apa yang agak-agak cikgu nak tulis sekarang ni? Berkaitan dengan perkataan hubungan. Cepat. Cikgu nak bagi warna biru turquoise sikit. Nampak. Cepat. Apa yang masa ni? Oh, setengah jam lagi. Alfa ada pandangan apa yang cikgu nak tulis? Kita sekarang ni kita berbincang dua benda. Entiti ataupun jadual. Kemudian kita pergi kepada attribute dan data dan hubungan. Jadi kita bincang perkata hubungan ni. Okey, cikgu jelaskan je lah Kita mesti, wajib mesti. Dalam pengkalan data, dia bukan hanya ada satu entiti. Tetapi mesti ada banyak entiti. Okey. Apabila ada banyak entiti, banyaklah jadual. Jadual dengan entiti boleh sama kan? Okey, katakan sini entiti pelajar. Dia tulis balik apakah atribut yang ada dalam pelajar? IC. Kemudian nama. Kemudian boleh kita ni? Kelas. Kemudian apa lagi? Bapa. Tarikh lahir. Itulah banyak ni je. Okey, kita dah kenal pasti dalam entiti pelajar ataupun dalam jadual pelajar, kita dah kenal pasti attribute. Ni attribute attribute. Ingat, jangan lupa attribute ataupun data. Attribute yang dinamakan sebagai IC ini adalah apa tadi? Sufi, apa tadi? Sufi? Kunci primer. Boleh? Okey, kunci primer. Boleh faham Okey. Yang cikgu katakan di sini perkataan hubungan. Maknanya ada satu lagi entiti yang ada dalam pengkalan data selain entiti pelajar. Agak-agak kamu entiti apa yang berhubungan dengan dalam pangkalan data tersebut? Apa? Kita cuba letakkan entiti sekolah. Boleh? Sekolah mempunyai atribut apa? Nama. Contoh nama sekolah. Alamat sekolah. Apa lagi kita nak boleh letak? Apa lagi? Cepat. Apa lagi? Guru. Yes, pandai. Guru.
Lagi? Pengetua. Yes, pengetua. Nama pengetua ataupun pengetua je lah. Pengetua. Ketua jabatan. Ketua jabatan. Okey, ketuanya 4. Jadi, saya nak jelaskan perkataan hubungan. Sebabnya kunci asing ni hanya berkaitan dengan perkara hubungan. Hubungan. Apakah hubungan antara pelajar dengan sekolah dalam satu pengkalan data? Okey, ni ada hubungan ni. Macam mana kita nak kenal pasti kunci asing. Okey, kunci asing. Mesti entiti tersebut ada hubungan dengan entiti yang lain. Maksud di sini, tengok salah satu atribut, atribut yang ada dalam satu hubungan. Ini satu hubungan. Sekolah dengan pelajar ni satu hubungan. Merupakan kunci primer bagi satu entiti yang lain. Jadi, cikgu letak kat sini atribut pelajar. Nampak tak? Jadi, dekat sekolah, entiti sekolah, ada pelajar, ada atribut pelajar. Betul? Betul ke tak betul ni? Tapi kamu kena ingat setiap entiti mesti ada satu apa tadi? Kunci primer. Apakah kunci primer bagi sekolah? Apa dia? Agak-agak gabung. Mesti ada satu. ID sekolah. Kod sekolah sama. Jadi ini kunci prime. Apa dia? Tak dengar apa dia? ID sekolah tu tak sama. Okey, sorry cikgu punya internet loss. Sekejap cikgu share balik pada skrin cikgu. Sekejap Okey. Jadi dalam entiti sekolah ada satu atribut pelajar. Jadi hubungan sekolah dengan pelajar ni sebab pelajar kita adalah dalam satu entiti. Nampak tak? Nampak. Pelajar juga satu entiti.
Tetapi dalam sekolah, pelajar adalah atribut. Jadi itu hubungan dia. Nampak tak hubungan? Perhubungan. Dalam sekolah ada atribut pelajar. Tetapi dalam pengkalan data yang besar ni, ini pengkalan data yang besar ni. Pengkalan data. Okey. Dalam pengkalan data yang besar ni ada entiti yang bernama pelajar. Dalam entiti sekolah ada atribut pelajar. Dalam pengkalan data yang besar ada entiti pelajar. Kamu faham maksud ni? Jadi apakah hubungan antara kedua-dua ini? Jadi perhubungannya mesti disambung dengan satu kunci asing. Jadi dalam pelajar ini mesti ada kunci asing. Jadi dekat sekolah ni, kalau kita tulis di sini atribut pelajar ni bukan atribut sebagai yang ini bukan yang ni. Bukan entiti ni tetapi sebagai atribut. Okey, cikgu padam nama pelajar ini. Atribut dia bukan entiti pelajar tersebut tetapi atribut dia apa dia? Agak-agak cikgu nak tulis. Tengok sini. Merupakan kunci primer bagi satu jadual hubungan yang lain. Kunci primer hubungan yang lain. Jadi pelajar entiti kunci primer dia IC. Jadi di sini kita tulis IC pelajar. Inilah dikenali sebagai apa? Kunci asing. Kalau kata dekat sini nombor dia 02, 03, 04, 06, 12, 36. Bila dia pergi kat sini pun dia akan jadi 02, 03, 04, 06, 12, 36. Dia akan merujuk ini, kunci asing ini yang berada dalam sekolah akan merujuk kepada data pelajar, entiti pelajar yang bernombor 02, 03, 03 ini. Itulah dinamakan sebagai hubungan. Okey. Faham? Siapa yang tak faham angkat tangan beritahu. Kalau tak faham beritahu. Boleh? Faham Okey. Kita tengok pada poin yang seterusnya ni. Mempunyai dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan. Maknanya dia boleh dalam pengkalan data kita ni ada banyak lagi entiti yang berhubung. Contohnya cikgu letak satu entiti guru. Nampak? Entiti guru. Dalam entiti guru ni adalah nombor IC guru, ada nama guru, ada macam-macam lah dia punya atribut dia. Jadi nombor IC ni pastikan setiap entiti mesti ada satu kunci primer. Jadi nombor IC guru adalah sebagai kunci primer. Wajib lah. Ni sebagai kita dah tahulah. IC tu memang unik dan banyak lagi. Dan bermaksud ke sini mempunyai dua atau lebih. Jadi apa hubungan antara sekolah dengan guru? Angkatlah. Okey. Apa hubungan antara sekolah dengan guru? Bermaksud di sini ada satu lagi kat sini IC guru. Jadi berhubunganlah ini
sekolah itu ada hubungan dengan guru. Atribut yang atribut untuk nombor IC kunci primer dalam entiti guru berada di dalam entiti sekolah. Jadi IC guru ini ialah kunci asing bagi hubungan sekolah dengan guru. Jadi ini kunci asing, ini pun kunci asing. Jadi ini kunci utama primer. Nampak tak perkataan kat sini? Poin yang seterusnya ini ada 2 atau lebih entiti yang mempunyai hubungan. Jadi bila kita ada setiap table ni, table dengan entiti benda yang sama Ada 3, sekarang ada 3 entiti ataupun 3 table. Rekodnya adalah berhubungan. Contoh, saya Maznan dengan nombor IC 770 berada di sekolah ini. CEA, kod sekolah ialah CEA 40775. Nama sekolah ialah SMK Tengku Panjang Perang Tengku Muhammad. Faham hubungan? Bila ada hubungan, confirm ada kunci asing. Boleh? Di manakah kunci utama? Kunci utama mesti ada, wajib ada pada setiap entiti ataupun jadual. Faham? Faham tak? Understand? Faham. Faham, bagus. Jadi ada dua muka surat nota yang kamu kena salin tadi, yang tadi dan yang ini. Saya akan postkan dalam Google Classroom dan tolonglah snap. Ini buat benda ni je. Tak payah buat banyak-banyak, nanti kamu pening kepala. Okey. 4.1.3. Kita punya apa lagi? Tajuk kita untuk kita habiskan hari ini sahaja. Mengenal pasti komponen dalam pengkalan data, iaitu kunci primer dan kunci asing. Okey, jadi saya nak kamu salin nota ini. Kalau tak sempat salin, saya akan postkan dalam Google Classroom. Kamu boleh tengok kat situ. Catat dalam buku nota. Bila dah catat dalam buku nota, kamu boleh postkan semua dalam Google Classroom supaya cikgu tengok dan cikgu boleh bagi markah dalam kamu punya pentafsiran bilik darjah. Kefahaman berkaitan dengan komponen primer, komponen kunci primer dan komponen kunci asing. Faham? Kalau faham, cikgu nak kamu semua sekali angkat tangan. Cikgu nak tengok betul ke tak betul kamu boleh faham. Okey, bolehlah. Jadi kehadiran kita pada hari ini ialah 12 orang, mana lagi 7 orang, 5 orang tak hadir lagi. Alamak. Okey, jadi tolong lihat pada grup WhatsApp. Saya nak kamu typekan nama kehadiran kat sini. Cikgu malas nak buat borang. Type je dah nama. Okey. Cikgu tulis sekarang. Tuliskan nama penuh untuk kehadiran hari ini. 1, 2. Okey, boleh tulis nama sekarang dalam grup dan setakat ini saja kelas kita pada pagi ini. Terima kasih kerana hadir. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan boleh bersurai. Terima kasih juga. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama, sama. Sini.